Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 September 2020 bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin yang telah menuduh pelajar dari Sabah, Viviana Musibin berbohong, mengatakan dia mendapat maklumat dari ahli Parlimen Kudat Abdul Rahim Bakri. Dan maklumat yang diperolehi oleh wakil ayat kawasan tersebut adalah daripada pensyarahnya, seorang profesor dan seorang doktor, itu pensyarah yang kanan. Jadi dimaklumkan kepada timbalan menteri tersebut dan wakil ayat. Jadi dalam isu tidak pasti dan kongsi ini, maklumat mana yang kita nak rujuk? Kerana sudah menjadi amalan di Parlimen ni bahawa kita pertama sekali akan rujuk wakil ayat. Dan apabila kita rujuk wakil ayat, apa-apa yang ditimbulkan wakil ayat akan dijawab oleh menteri dan timbalan menteri. Maka wakil ayat tersebut dah maklum pada kita dan dia mendapat maklumat daripada pensyarah. Zahidi yang juga ahli Parlimen Padang Besar berkata dalam isu tersebut, dia tidak melihat keperluan Abdul Rahim menipu ataupun memberikan maklumat tidak benar. Zahidi dikecam selepas mendakwa Viviana sebenarnya tidak mengambil peperiksaan semasa berita mengenainya yang terpaksa memanjat pokok bagi mendapatkan liputan internet tersebar. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari memohon maaf atas kekilafan selepas gambar penghantaran air ke rumahnya oleh pengurusan air Selangor Sdn Berhad yang dimaknai oleh isterinya tular di media sosial. Mas Diana Muhammad terdahulu memuat naik gambar itu bagi melahirkan rasa terima kasih kepada agensi itu yang membantu menghantar air ke kediamannya. Memetik laporan bernama, Amiruddin berkata gambar tersebut telah digunakan sesetengah pihak untuk menyerangnya ekoran isu gangguan bekalan air di negeri itu. Warga maya sebelum ini melepaskan geram dengan mendakwa terdapat orang kenamaan mendapat layanan istimewa ketika negeri itu dilanda masalah bekalan air. Beberapa tulisan Mas Diana ditularkan, antaranya yang memaparkan tangki air Selangor di depan rumahnya. Terdapat juga tangkapan skrin dari Instagram Mas Diana semalam yang menunjukkan anaknya berenang dalam kolam mandi. Menegaskan tiada niat untuk bermegah-megah, Mas Diana menafikan lori tangki itu dihantar bagi memenuhkan kolam renang. Dia juga memohon maaf atas kekilafan dan berjanji akan membantu penduduk yang belum menerima bekalan air. Jumaat lepas, 4 loji rawatan air di Sungai Selangor terpaksa dihenti tugas ekoran pencemaran bau di Sungai Gong Rawang menyebabkan 1.2 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang menghadapi gangguan bekalan air tidak berjadual. Sementara itu, pemimpin akar umbi kontroversi UMNO Jamal Muhammad Yunus kembali lagi dengan gimik menariknya bagi menyatakan kekesalan terhadap masalah air di Selangor. Jom ramai-ramai kita bertuala untuk menyatakan protes terhadap kerajaan negeri kegagalan Menteri Besar menyediakan perkhidmatan bekalan air yang terbaik untuk rakyat negeri Selangor. Jom bersama-sama saya dengan memakai tuala, letak burus gigi di telinga dan bawa satu gayung sebagai tanda protes kepada kerajaan negeri tentang permasalahan yang berlarutan dan berulang-ulang kali ini pada hari Khamis pukul 10 pagi. Hari Khamis ini. 3 tahun lepas, Jamal hadir ke Pejabat Menteri Besar di Shah Alam dengan bertuala bagi menyatakan bantahannya terhadap masalah air yang berlaku di Selangor. Imej itu menjadi tular dan sentiasa dikongsi kembali warga maya setiap kali masalah air berulang di negeri itu. Masyarakat orang asli Pos Lanai menegaskan mereka tetap akan membantah dan melawan rancangan untuk melombong elemen Latanai di Pos Lanai Kuala Lipis, Pahang. Sebelum ini kami telah melawan empangan dan kami telah dapat surat pembatalan daripada Suruhanjaya Tenaga. Kenapa sekarang ini pula ada satu kelulusan kajian mengenai pelombongan sedangkan kami sudah dapat daripada Suruhanjaya Tenaga untuk batalkan projek empangan. Jadi tak kiralah apa projek sekalipun memang kami tidak bersetujulah empangan ke pelombongan ke kerana projek ini adalah memusnahkan ekosistem habitat
ataupun tanah dan wilayah adat kami. Terdahulu, Jeffrey bersama Setiausaha Agung Parti Sosialis Malaysia, A. Sivarajan dan Wakil Suara Rakyat Malaysia, Suresh Kumar, menghantar surat membantah kebenaran menjalankan kajian di perkampungan orang asli untuk perlumbungan elemen lantanite kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli di Kuala Lumpur. Setakat tengah hari tadi, kes COVID-19 baru di Malaysia menyaksikan lonjakan 62 kes dengan sebahagian besar kes dicatat di Sabah. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi dalam tempoh kira-kira 3 bulan, iaitu kali terakhir pada 4 Jun dengan jumlah 277 kes. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baru yang dilaporkan hari ini terdiri daripada 56 kes tempatan dan 6 kes import. Sebanyak 50 kes baru yang dikesan dari kluster benteng di Sabah, di mana wabak telah dikesan di Penjara Tawau dan Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 9,459 kes. Satu lagi kluster baru di Kedah iaitu kluster sungai turut dikesan. Sementara itu, 9 lagi kes disahkan sembuh menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya sebanyak 9,124. Tiada kes kematian baru dilaporkan dan jumlah kematian kekal 128 kes. Bekas Menteri Besar Johor Osman Sapian hadir dalam acara Pejuang malam tadi. 3 hari selepas Lembaga Disiplin Bersatu berkata dia masih menjadi anggota parti itu. Abu Bakar Yahaya, Setiausaha Politik Dr. Mahathir Mohamad malam tadi memuat naik gambar dan video Osman dalam majlis meraikan jentera pejuang daripada Johor yang berkempen dalam pilihan raya kecil Slim baru-baru ini. Hidup pejuang! Hidup pejuang! Hidup pejuang! Hidup pejuang! Bagaimanapun, Osman mengesahkan beliau belum meninggalkan Bersatu ketika ditanya sama ada sudah meninggalkan parti itu dan menyertai pejuang. Pengerusi Lembaga Disiplin Bersatu, Najmuddin Megat Has pula enggan mengulas perkara itu dan berkata dia hanya dapat bertindak jika terdapat aduan rasmi dibuat dan bukti dikemukakan. Pendirian politik Osman amat penting bagi menentukan kestabilan kerajaan Johor, di mana Perikatan Nasional hanya mempunyai kelebihan 2 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.